2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan tidak lama lagi kita akan beralih kepada fasa endemik. Jadi dalam hampir 2 tahun ini pelbagai situasi yang telah pun menekan rakyat Malaysia dari segi ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, dan ia memberi kesan kepada kesihatan mental kita. Tetapi apabila kebebasan diberikan, wajarkah untuk kita cakap bahawa patah tumbuh hilang berganti? Apa yang hilang itu kita akan dapat semula ataupun kita akan dapat semula perkara yang baru. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan talian Dr. Ruhaya Husin di talian Skype bersama dengan saya. Dr. Ruhaya merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah Doktor, Assalamualaikum dan selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ridwan. Okey Doktor, ya kita faham semalam telah pun diumumkan kebenaran rentas negeri dan juga boleh dikatakan kebebasan telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia. Pun begitu masih lagi yang terkesan akibat pandemik COVID-19, macam saya cakap tadi, hilang pekerjaan, dari segi ekonominya terkesan dan sebagainya. Dalam situasi pada hari ini dari sudut psikologinya, apakah cara-cara yang doktor boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia agar yang sebelum ini terkesan dapat bangkit semula daripada tekanan keuangan, pekerjaan dan apa saja tekanan yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 yang telah pun kita lalui hampir 2 tahun ini. Doktor, silakan. Okey, untuk kita bangkit semula daripada tekanan keuangan akibat COVID-19-nya, kita perlu memahami dan mengenal pasti aspek-aspek yang kita boleh kawal dan perkara-perkara di luar kawalan kita. Kerana untuk menangani tekanan ini, skill yang berbeza kita perlukan untuk menangani tekanan di luar kawalan dan juga perkara yang mampu kita kawal. Saya boleh usulkan 3 cara dari sudut psikologi yang boleh kita gunakan untuk menangani tekanan ini. Yang pertama, untuk perkara di luar kawalan kita, kemahiran ataupun skill kognitif adalah sangat penting. Kerana bagi perkara yang di luar kawalan tidak guna untuk kita cuba menyelesaikannya dengan menggunakan tingkah laku kita, kerana ia akan menambahkan lagi tekanan yang kita hadapi. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu menerima keadaan yang kita hadapi, kerana selagi kita tak terima apa yang berlaku, kita akan susah untuk menyesuaikan diri. Salah satu cara ialah dengan memberitahu diri kita yang kita tak keseorangan dalam menghadapi kemelut keuangan ini. Kebanyakan orang terkesan dari segi keuangan kerana seperti yang Ridwan kongsikan sebentar tadi, tempoh pandemik ini berterusan daripada tahun 2019 hingga kini. Dan jika kita rujuk kepada statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, purata pendapatan bergaji merosot sebanyak 16.1% dan bagi yang bekerja sendiri pula pendapatan menyusut sebanyak 9.7% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan sebelum pandemik. Jadi jika kita lihat penyusutan pendapatan ni sebenarnya berpunca daripada kehilangan kerja dan juga pengurangan pendapatan utama disebabkan potongan gaji. Dan kita juga nampak statistik menunjukkan bahawa 12.8% daripada golongan T20 telah beralih kepada M40 dan 20% daripada golongan M40 telah beralih kepada B40 pada tahun lepas. Jadi tekanan keuangan itu memang wujud dan kebanyakan orang merasai tekanan tersebut. Jadi dari sudut psikologi, kalau kita tengok apa yang kita boleh manfaatkan dari segi skill pemikiran atau kognitif kita. Kita ada satu cara yang dipanggil downward counterfactual thinking ataupun pemikiran kontra, di mana bila kita berada dalam keadaan yang negatif seperti pandemik dan tekanan keuangan ni, kita boleh membandingkan keadaan diri kita dengan orang yang mengalami masalah keuangan yang lebih teruk. Dengan perbandingan tersebut, kita akan berasa lebih baik dan menghargai apa yang kita ada pada ketika ini. Dan counterfactual thinking ni merupakan salah satu cara menangani tekanan yang kita tak boleh kawal, seperti tekanan akibat kehilangan kerja. Kajian psikologi menunjukkan bahawa downward counterfactual thinking atau pemikiran kontra ini memang dapat membantu kita dalam menghadapi situasi negatif seperti tekanan keuangan semasa pandemik. So itu perkara yang kita boleh yang kita tak boleh kawal lah. Kalau dari segi perkara kita boleh kawal, ada cara lain yang kita boleh lakukan. Doktor, untuk menghadapi tekanan keuangan ini bukan satu perkara yang mudah, dan saya kira ada beberapa kes yang kita boleh kaitkan dengan tekanan keuangan ini. Kes cubaan bunuh diri itu
wujud sejak dari dulu, tetapi waktu pandemik ini kes cubaan bunuh diri itu antaranya juga disebabkan oleh tekanan keuangan. Jadi untuk menghadapi perkara tersebut bukan suatu perkara yang mudah. Bagaimanakah kita selaku manusia ini boleh membentuk ketahanan diri ataupun self resilience semasa kita berhadapan dengan pandemik ini, dan tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan fasa endemik yang saya kira dari segi situasi pekerjaannya SOP masih lagi diamalkan. Contohnya dalam restoran tidak dibenarkan kapasiti 100%. Jadi ia mungkin akan memberi tekanan juga kepada perniagaan dan juga keuangan seseorang. Okey, berkaitan dengan resilient ataupun ketahanan diri ya, dari segi psikologi, ketahanan diri atau resilience ni terbentuk apabila kita berhadapan dengan kesusahan yang amat sangat ataupun kesengsaraan. Ya, ia tak terbentuk secara automatik bila kita lahir kita dah resilient, tak ya. Jadi kita pengalaman kita menghadapi perkara-perkara yang negatif, perkara adversity ya, kesusahan dalam hidup kita akan membentuk dan menguatkan ketahanan diri kita. Jadi sebenarnya pandemik COVID-19 ni dapat membentuk ketahanan diri kita sekiranya kita berjaya mengharungi fasa kesusahan tersebut. Cuma untuk mengharunginya bukan mudah. Kita perlu cekal dan punya jati diri yang kuat, dan saya suka untuk berkongsi 3 strategi yang kita dapat amalkan ya untuk menambah ketahanan diri kita ini. Yang pertama ialah kita perlu mengurangkan punca stres. Seperti yang saya kongsikan sebentar tadi ya, kalau perkara yang kita tak boleh kawal, kita boleh menggunakan pemikiran kita untuk mengawal diri kita. Tetapi kalau perkara-perkara yang kita boleh perkara-perkara yang kita boleh kawal, contohnya tingkah laku kita ya, itu kita boleh menggunakan tingkah laku seperti mencari pekerjaan, mendapatkan bantuan ya. Dan juga ya, untuk mengurangkan punca stres yang kita hadapi ni, kajian menunjukkan sekiranya keperluan asas seperti makanan, minuman, capaian internet untuk setiap keluarga dipenuhi, itu juga dapat mengurangkan punca stres. Jadi kita dapat lihat ya, pihak kerajaan, pihak NGO sangat aktif membantu rakyat dalam memenuhi keperluan asas masa pandemik. Jadi ini juga dapat membentuk ataupun menambah ketahanan diri seseorang untuk menghadapi tekanan keuangan. Di samping itu juga ya, kita perlu memastikan hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan tidak terputus. Kerana kita sebagai manusia, kita hidup bermasyarakat, kita ni social being. Jadi kita perlu berinteraksi. Jadi kita dah tak boleh bersemuka sebelum ini. Kita gunakan bantuan, kita gunakan internet. Tapi sekarang ini, semalam saya rasa semua orang dah gembira diumumkan kita boleh merentas negeri. Jadi dengan kita still perlu mematuhi SOP, tapi kita dah boleh berjumpa secara bersemuka. Selain itu juga ya, kita boleh meminta bantuan-bantuan profesional yang disediakan seperti Mercy Malaysia ataupun talian kasih ya. Dan yang paling penting yang saya rasa ya, yang perlu juga dipanjangkan selepas fasa pandemik ini ialah mengukuhkan skill asas dalam kehidupan seharian. Ya, kerana sekiranya kita mengukuhkan skill asas dalam kehidupan seharian, ia dapat mempercepatkan dan memudahkan aktiviti kita. Ya. Skill-skill tersebut termasuklah skill pengurusan masa, menggunakan reminder untuk aktiviti seharian, membuat checklist untuk perkara-perkara yang dilakukan. Kita nampak benda ni macam common ya, sangat common, tapi inilah yang membuatkan pengukuhan skill-skill inilah yang membuatkan kita dapat menetapkan matlamat kita dan mengelakkan daripada sebarang gangguan dalam menyempurnakan aktiviti-aktiviti seharian. Doktor, kita sambung sedikit Doktor. Untuk kita berhadapan dengan untuk kita membentuk kesihatan mental yang bagus, salah satu tips yang sering kita dengar adalah untuk kita berkongsi masalah kita dengan orang lain. Tetapi dari segi keuangan, saya kira masih lagi tabu di kalangan masyarakat untuk berkongsi apakah status keuangan mereka, apakah status masalah keuangan mereka, terutamanya kepada golongan lelaki yang mempunyai anak-anak, keluarga dan sebagainya. Pada hemat saya lah, masih lagi ada sedikit ego di kalangan lelaki untuk berkongsi tentang masalah ini. Saya kira cukup tabu di kalangan masyarakat. Jadi bagaimanakah
untuk meluskan, untuk meringankan bahu seseorang lelaki untuk berkongsi masalah mereka kepada orang lain? Okey, untuk isu sebegini ya, apa yang saya boleh sarankan ya, kita tak perlu berkongsi dengan semua orang, tapi sangatlah penting untuk kita communicate ataupun kita berkongsi dengan ahli keluarga terdekat. Kerana kajian terkini ya menunjukkan, kajian terkini yang dijalankan oleh Stevenson pada tahun 2020 menunjukkan bahawa penglibatan keluarga dalam memberi sokongan semasa seseorang berhadapan dengan masalah keuangan dapat mengurangkan stres yang dihadapi. Jadi sokongan keluarga di sini bermaksud sokongan keluarga terdekatlah. Kalau keluarga boleh memberi sokongan keuangan, alhamdulillah lah, syukurlah kan. Tapi tak semestinya sokongan keuangan sahaja yang kita expect daripada ahli keluarga kita. Yang penting ahli keluarga terdekat seperti anak-anak dan juga pasangan mengetahui dan memahami situasi yang kita alami dari segi kekangan keuangan. Di sini komunikasi sangat-sangat penting. Ya, kita tak perlu sorok, sebab kalau kita sorok, in the end, pasangan dan anak-anak kita akan tahu juga tentang masalah keuangan kita. Jadi kita perlu berterus terang. Di samping itu, kita cuba didik mereka untuk mengawal perbelanjaan harian keluarga kita lah. Sekiranya mereka faham dan boleh menerima kesusahan yang dihadapi pada ketika ini dan cuba untuk berbelanja dengan berhemah, itu merupakan satu bentuk sokongan yang sangat membantu kita untuk bangkit semula. Ya, mungkin ada sedikit kata-kata akhir dan juga tips daripada doktor kepada semua penonton kita untuk mereka terus bersemangat untuk bangkit semula selepas kita menghadapi era pandemik ini, Doktor. Okey Ridwan, saya ada 2 tips yang saya rasa sangat berguna dari sudut psikologi ya, yang saya suka untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar kita. Yang pertama ialah tentang spirituality ataupun pegangan agama kita. Kajian psikologi menunjukkan bahawa spirituality ataupun pegangan agama merupakan salah satu indikator kebahagiaan ataupun kegembiraan. Ya, contohnya dalam agama Islam ya, sekiranya kita percaya bahawa setiap dugaan yang diberi kepada kita adalah perkara yang kita mampu tangani, kita akan mampu untuk melalui fasa-fasa kesusahan tersebut seperti janji Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26 dan hingga 27. Jadi dengan meletakkan kepercayaan kita secara total kepada Tuhan, ya, kita bertawakal setelah kita benar-benar berusaha, ia akan dia jadi macam kita melepaskan satu bebanan yang sangat berat daripada bahu kita. Jadi secara psikologi ini sangat membantu dalam kita menangani tekanan tersebut kerana kita sedar kemampuan diri kita sebagai manusia adalah terhad. Dan saranan saya yang kedua ialah dari sudut psikologi juga ya, sekiranya kita meluahkan perasaan kita, perasaan syukur kita yang kita panggil gratitude journal ataupun diary kesyukuran atau journal kesyukuran ya dalam psikologi, di mana kita boleh senaraikan perkara-perkara baik yang telah berlaku kepada kita setiap hari. Ini juga dapat mengurangkan tekanan dan juga menambahkan rasa gembira kita. Kajian dalam bidang psikologi ya pada tahun 2016, satu eksperimen telah dijalankan dan kajian tersebut menunjukkan individu yang membuat refleksi dalam diary ataupun jurnal kesyukuran ini lebih gembira daripada mereka yang tidak membuat refleksi tersebut. Malahan, kajian yang sama juga mendapati bahawa individu yang paling gembira antara mereka ialah individu yang mengaitkan rasa syukur dan nikmat yang diperolehi mereka dengan kepercayaan kepada Tuhan dan nilai-nilai murni dalam agama mereka. Jadi peranan agama sangat penting ya, tambah-tambah lagi bila kita berhadapan dengan perkara yang di luar kawalan kita. Bukan sahaja di luar kalau kawalan kita, malah hampir seluruh dunia tidak boleh mengawal pandemik COVID-19 ini. Itu dia, patah tumbuh hilang berganti. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rohayah Hussein, pensyarah kanan Jabatan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa, memberikan buah fikir kepada kita bagaimanakah untuk kita bangkit semula apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, terutamanya berhadapan dengan isu keuangan.